Bersama saya Mastura Malak dalam rentasan berita edisi 1505. Antara paparan utama. Jangan hanya tahu angguk dan geling. Tadah Tin Milo baiki kenderaan, mana pergi maruah. Hadi Awang makin melampau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rentasan berita hari ini, Jom Channel mulakan dengan membawa tumpuan penonton berkenaan rombakan kabinet yang diumumkan semalam. Kita sama-sama memberi pandangan secara adil dan saksama tanpa sebarang prejudis dan anda berhak mengemukakan pandangan anda di ruang komen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa rombakan itu bertujuan untuk membuat penyesuaian dalam memenuhi tuntutan dan keadaan semasa, memandangkan perkembangan ekonomi, permasalahan rakyat termasuk kos sara hidup harus ditangani dengan baik. Berikutan itu beliau membawa masuk Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Gobind Singh Deo dan Datuk Seri Johari Ghani. Ketiga-tiga figura ini diberi tanggungjawab penting sebagai menteri berlandaskan kepada latar belakang pengalaman dan rekod perkhidmatan sebelum ini. Amir Hamzah yang cemerlang sebagai Ketua Pegawai Eksekutif KWSP dilantik sebagai Menteri Keuangan 2, posisi yang sebelum ini disebut-sebut akan dikembalikan kepada Johari. Bagaimanapun, Johari yang pernah memegang jawatan itu ketika pentadbiran Datuk Seri Najib Razak dilantik sebagai Menteri Perdagangan dan Komoditi. Biarpun kementerian itu bukan sebuah kementerian kanan seperti mana Kementerian Keuangan, namun ia juga kementerian penting dan berkaitan dengan ekonomi, satu bidang yang pernah diulas Johari sebelum ini. Anwar telah menjelaskan bahawa pelantikan itu juga sekaligus menjadikan MOF sebagai sebuah badan bebas daripada tekanan politik. Mungkin ini juga alasan kukuh kenapa Johari tidak dilantik menjadi Menteri Keuangan 2. Pada masa sama, Anwar terus kekal menjadi Menteri Keuangan. Biarpun semasa menjadi pembangkang, ada pemimpin Pakatan Harapan berkobar-kobar menegaskan Perdana Menteri tidak harus memegang jawatan Menteri Keuangan, tetapi mungkin atas hujah memenuhi tuntutan semasa, Anwar terus di situ. Kembalinya Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Deo dan Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad ke dalam kabinet juga bukanlah satu kejutan. Faktanya, kejutan sudah berlaku ketika pembentukan kali pertama Kabinet Kerajaan Perpaduan apabila kedua-dua menteri itu tidak disenaraikan. Seperti mana kata Anwar, individu yang menerajui Kementerian Kesihatan Malaysia memerlukan pengalaman luas berkaitan kementerian berkenaan. Mungkin hujah yang sama boleh digunakan dengan kembalinya Gobind ke dalam kabinet. Beliau diberi tanggungjawab menjaga kementerian baharu iaitu Kementerian Digital yang dipecahkan daripada Kementerian Komunikasi dan Digital. Manakala Fahmi Fadzil boleh menumpukan perhatian sebagai Menteri Komunikasi. Turut menarik perhatian perubahan yang berlaku dalam kalangan pemimpin-pemimpin kanan UMNO. Apa yang mengejutkan ialah perubahan portfolio timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan dari Kementerian Pertahanan ke Kementerian Luar. Sudah pastilah perubahan ini menjadi bualan dan dikaitkan dengan politik dalaman UMNO, termasuklah kononnya bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu dilihat bertentangan pendapat dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berhubung kekalahan Teruk Barisan Nasional di PRK Kemaman. Lebih menarik lagi, Anwar sendiri berkata bahawa nama Malaysia kini semakin terkenal di peringkat antarabangsa. Kalau begitu keadaannya, sudah pasti sedikit sebanyak ia hasil kemampuan Datuk Seri Zamri Abdul Kadir menerajui Kementerian Luar. Tetapi, kenapa Zamri ditukar portfolio ke Kementerian Pengajian Tinggi? Dan kenapa pula Menteri Pengajian Tinggi sedia ada, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, saya tidak mahu bercakap lagi sebab saya masih terkejut
ketika ditanya oleh wartawan pemindahannya ke Kementerian Pertahanan menggantikan Muhammad Hassan. Paling menarik perhatian ialah perubahan portfolio pakar pantun UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan dan kembalinya Datuk Seri Noraini Ahmad ke dalam Kabinet. Ahmad Maslan yang merupakan ahli Parlimen Pontian terpaksa meninggalkan kepakarannya dalam bidang ekonomi apabila ditukarkan dari Kementerian Keuangan ke Kementerian Kejeraya. Perubahan ini bukan bermakna beliau dilantik menjadi Menteri Kejeraya, tetapi terus dengan jawatan lama sebagai Timbalan Menteri, cuma kementeriannya berbeza. Kehadiran semula Ketua Wanita UMNO Noraini Ahmad ke dalam Kabinet pula mengejutkan banyak pihak. Ia memandangkan ahli Parlimen Parit Sulong itu sebelum ini pernah menjadi Menteri Pendidikan Tinggi. Bagaimanapun dalam rombakan Kabinet di bawah Kerajaan Perpaduan, Noraini dilantik sebagai Timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Namun, untuk ulasan yang adil, DAP juga menyaksikan seorang bekas menteri kembali dalam Kabinet sebagai Timbalan Menteri. Jika sebelum ini, ahli Parlimen Ipoh Barat pernah menjadi Menteri Sumber Manusia, kini beliau dilantik sebagai Timbalan Menteri Undang-Undang dan Reformasi. Pemimpin DAP, Lim Hui Ying, adik kepada Lim Guan Eng, berpindah kementerian tetapi kekal sebagai Timbalan Menteri, iaitu dari Timbalan Menteri Pendidikan kepada Timbalan Menteri Keuangan. Beliau menjadi individu tunggal menduduki jawatan itu selepas dua penyandang sebelum ini, termasuk Ahmad Maslan, berpindah kementerian. Seorang lagi ialah Steven Sim, juga dari DAP, dinaikkan pangkat menjadi Menteri Sumber Manusia menggantikan rakan separtinya, VC Bakumar yang digugurkan. Namun begitu, rakyat melafazkan syukur kerana tiada jawatan Duta Khas Bertaraf Menteri Makan Gaji Buta diwujudkan seperti kerajaan penyakau sebelum ini. Sudah semestinya ia tidak akan berlaku di zaman Anwar. Kesimpulannya, pelbagai persoalan persepsi, spekulasi, ulasan dan tafsiran bebas dilakukan oleh mana-mana pihak berikutan rombakan Kabinet itu yang menyaksikan seorang menteri dan dua timbalan menteri iaitu Ram Kapal Singh dan Datuk Siti Aminah Aching digugurkan. PMX pastinya punya alasan konkret untuk semua ini. Sama ada rombakan Kabinet ini diterima secara positif oleh rakyat atau tidak, hakikatnya ia bergantung kepada 60 individu yang memikul tanggungjawab itu. Prestasi mereka akan menentukan untung nasib, tenggelam atau timbul kerajaan perpaduan hari ini. Semoga mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih baik, terutamanya beberapa menteri yang masih dikekalkan biarpun pada pandangan rakyat, mereka sepatutnya digugurkan kerana gagal berfungsi dengan baik. Siapa mereka? Semua orang tahu. Rakyat perlu bersuara dan memberi pandangan, jangan hanya tahu angguk dan giling. Notah. Perbezaan bila ditimpa musibah, orang susah usahakan dapat duit. Ustaz pula minta duit orang. Ustaz, kereta saya pun tengah rosak. Boleh kutipkan derma untuk saya? Tak dapat tuntut dengan insurans sebab beberapa masalah teknikal. Mengaku jelah insurans pun tak ada, senang je nak kutip derma. Kalau dah dasar penadah Tin Milo, memang itulah kerjanya. Demikian antara beberapa komen dan sindiran yang dilemparkan netizen kepada seorang Ustaz PAS yang dikecam teruk selepas meminta derma orang ramai untuk memperbaiki kereta milik syarikatnya yang terlibat dalam kemalangan. Menerusi hantaran di Instagram, kereta milik pasukan media Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani dikatakan terlibat dalam kemalangan dan memerlukan sekurang-kurangnya RM5,000 untuk kos pembaikan. Ahmad Dusuki dalam hantaran itu tanpa rasa malu berkata beliau memerlukan 1,000 penderma untuk menderma sekurang-kurangnya RM5 seorang. Pencarian 1,000 orang penyumbang yang bermurah hati ingin menyumbang RM5 bagi kos pembaikan kereta media Ustaz Ahmad Dusuki. Kemalangan yang melibatkan kereta ini pada akhir September lepas agak parah apabila melibatkan bahagian depan dan belakang kereta. Kini kami menggunakan kenderaan pihak lain yang juga perlu dibayar kos sewanya. Kami dimaklumkan oleh pihak bengkel bahawa kos yang diperlukan sekitar RM3,000 hingga RM5,000 untuk memperbaiki seluruh kerosakannya, katanya. Ahmad Dusuki mendakwa pihaknya tidak dapat membuat tuntutan daripada insurans disebabkan beberapa masalah teknikal. Untuk itu, beliau merayu sekiranya ada insan yang sudi menyumbang untuk membaiki pengangkutan media Ustaz Ahmad Dusuki selain turut menyertakan 2 akaun bank untuk meminta derma.
Semoga setiap sumbangan untuk memudahkan kerja-kerja dakwah ini menyumbang juga kepada kemudahan kita di sana nanti, ujarnya. Bagaimanapun, rata-rata netizen mengecam tindakan penceramah tersebut yang dilihat bermudah-mudahan menagih wang orang ramai dan kemudiannya menjanjikan syurga seperti yang biasa dimainkan mereka selama ini. PAS sememangnya terkenal dengan julukan Parti Tin Milo kerana sering meminta derma untuk membiayai segala gerak kerja parti mereka. Namun kemewahan pimpinan mereka bukan kaling-kaling. Justru tindakan Ahmad Dasuki meminta derma untuk membaiki kereta turut tidak disenangi pengguna media sosial dan rakyat jelata. Sekejap, untuk para asatiza PAS yang suka meminta dan menada Tin Milo, sesungguhnya Islam menggalakkan umatnya bekerja dan berusaha, sebaliknya melarang umatnya bersikap malas dan hanya meminta-minta. Larangan ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang menegah kita supaya menjatuhkan maruah diri dengan bersikap malas dan hanya mengharapkan simpati serta insan orang lain sahaja. Nabi Muhammad SAW mengingatkan perkara ini dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tangan yang di atas iaitu tangan yang memberi adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah iaitu tangan yang menerima. Dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu dan sebaik-baik sedekah adalah yang lebih daripada keperluan tanggungannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya iaitu dari meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Riwayat Al-Bukhari. Bahkan seseorang yang malas berusaha dan hidupnya hanya meminta-minta ihsan orang lain akan dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan tanpa daging pada wajahnya. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, seseorang yang sentiasa meminta-minta kepada orang lain akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Riwayat Al-Bukhari. Jadi fikir-fikirkanlah, rasanya hadis tersebut sentiasa disebut dalam ceramah kalian. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dilihat benar-benar menghadapi masalah apabila berterusan mengeksploitasi ayat-ayat Al-Quran sehingga tergamak mengaitkan Pakatan Harapan PH dengan sifat munafik dan rejim Israel. Menerusi minda Presiden PAS beberapa hari lalu, Hadi melunakkan lidah ulama beliau dengan berkata, sikap memaksa rakyat untuk menyokong dan mendukung apa-apa sahaja ialah amalan purba zaman jahiliah yang turut diamalkan oleh Yahudi Zionis Israel di Palestin. Konsep yang diguna pakai oleh Pakatan Harapan menepati demokrasi yang diamalkan oleh Israel terhadap kerajaan Hamas di Palestin yang memenangi pilihan raya dan mencapai majoriti yang mencukupi. Namun PLO sebagai kumpulan minoriti yang tunduk menjadi boneka Zionis Israel dan Amerika Syarikat pula yang menubuhkan kerajaan dengan mengikuti telunjuk mereka. Malah Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional PN itu juga menemplak Parti Keadilan Rakyat PKR yang diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sambil menyamakan PKR dengan PLO dan pendekatan golongan munafik. PKR sebagai parti minoriti kini memimpin kerajaan boneka pragmatik liberal. Situasi ini sama seperti PLO yang mencapai keputusan minoriti diberikan hak bagi menubuhkan kerajaan dengan sokongan Israel dan Amerika Syarikat. Pendekatan pemerintahan mereka sama seperti pendekatan golongan munafik zaman Rasulullah SAW terhadap mereka yang beriman supaya menyekat peruntukan kepada pihak lawan, tuduhnya lagi. Tulisan Hadi yang bertajuk Cara Golongan Munafik Menentang Islam Diikuti Israel dan Pakatan Harapan itu didahului dengan petikan ayat 7 surah Al-Munafikun. Kata Hadi, ayat tersebut menceritakan ucapan golongan munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW yang berkempen agar sekatan ekonomi dilakukan supaya golongan Ansar iaitu orang-orang Madinah yang beriman tidak memberikan sumbangan keuangan kepada orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Jelasnya, hal demikian supaya mereka yang beriman berada dalam kesusahan kerana tiada perbelanjaan, lalu mereka tidak lagi bersama Rasulullah SAW. Begitulah hujah dalam menyekat peruntukan kewangan, royalti, petroleum dan sebagainya kepada negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis.
Demikian juga kepada wakil-wakil rakyat PAS dan rakan-rakan Perikatan Nasional PN yang bersama dengan PAS yang dikuasai oleh Melayu Islam supaya apabila mereka tidak mempunyai duit nanti, maka rakyat tidak lagi menyokong mereka lagi. Ini tidak dilakukan kepada parti selain daripada PAS. Apakah kerana wajah Islam pada PAS menyebabkan mereka lakukan sedemikian? Soal Hadi seperti hilang pertimbangan. Sebagai respon, pengerusi Parti Amanah Negara Amanah Kedah, Datuk Dr. Ismail Saleh berkata, kenyataan ahli parlimen Marang itu berbaur hasutan selain menyemai kebencian masyarakat beragama Islam terhadap kerajaan perpaduan apabila mengaitkannya dengan Israel. Menurutnya lagi, kenyataan seumpama itu tidak sewajarnya dibiarkan susulan ia menyentuh sensitiviti umat Islam termasuk isu agama, kaum dan institusi diraja 3R. Kenyataan Abdul Hadi sangat melampau. Pihak berkuasa seharusnya mengambil tindakan segera kerana kenyataan itu menyamakan Pakatan Harapan PH sama seperti orang munafik ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Ia adalah satu fitnah. Saya harap siasatan dibuat terhadap Abdul Hadi berhubung kenyataan beliau yang dilaporkan dalam akhbar Harakah pada Rabu lalu, katanya dalam satu kenyataan. Susulan itu, satu laporan polis berhubung perkara itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star pada petang Khamis. Jelas Ismail, penulisan Abdul Hadi itu juga merupakan satu bentuk penderhakaan yang mencabar kuasa yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ia juga menunjukkan sikap derhaka Presiden PAS terhadap keputusan baginda serta Majlis Raja-Raja berhubung pelantikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pembentukan Kerajaan Perpaduan, katanya lagi. Ismail menegaskan, polis wajar membuka kertas siasatan dan mengambil tindakan bawah Seksyen 124 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan sebarang aktiviti yang mengancam amalan demokrasi berparlimen di Malaysia. Jika disabitkan kesalahan, boleh dipenjarakan maksimum 20 tahun atau mana-mana seksyen bersesuaian. Menyamakan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan golongan munafik dan rejim Zionis merupakan tindakan yang keterlaluan kerana jelas ia merupakan satu pembohongan serta memesongkan fakta. Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus mengutuk tindakan Abdul Hadi yang melakukan perbandingan melampau kepada lawan politik. Menyamakan sikap munafik itu dengan kepimpinan Anwar yang kononnya menyekat dan tidak menyalurkan peruntukan kepada negeri-negeri di bawah pimpinan partinya iaitu PAS adalah satu pemesongan fakta nyata. Ini kerana peruntukan kepada kerajaan negeri-negeri pembangkang disediakan dalam pelbagai bentuk dan saluran. Rujuk peruntukan yang telah disalurkan kepada negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dalam Belanjawan 2024. Katanya dalam satu kenyataan pada Jumaat. Sesungguhnya kenyataan Abdul Hadi tidak bertanggungjawab dan boleh menyebabkan banyak salah faham berlaku. Tindakan beliau juga menggunakan dalil agama untuk kepentingan politik dan meraih keuntungan dunia semata-mata amat memalukan Islam. Agama itu sebagai satu nasihat, mungkin Abdul Hadi lupa tentang itu. Sewajarnya beliau yang mendakwa dirinya ulama perlu memperingatkan umat Islam supaya menjauhi dan meninggalkan gaya politik kebencian, namun sebaliknya. Rakyat Malaysia perlu berhati-hati dalam menerima dakwah yang membawa kepada corak pemikiran keterlaluan dan ekstrim terutamanya ke arah perpecahan yang dibawa Presiden Parti penunggang agama ini. Sekalipun kini sudah terdesak, usah sesekali kotorkan serta mengaibkan kemuliaan Islam. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Baiklah, Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Ramala, Assalamualaikum dan jumpa lagi.